Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi yang indah ini bersama saya PDPR, Pendidikan Kesihatan tahun 5, bertarikh 13 Oktober 2021. Masih lagi di tema yang sama iaitu nutrien kesihatan di bawah tajuk Tahu Kandungan Terjamin Kesihatan. Alhamdulillah, bersama-sama dengan saya pada pagi ini ialah tak lain dan tak bukan penceramah kita yang hebat, pakar dalam bidang pemakanan, sentiasa membantu atlet-atlet negara kita terutamanya dalam nutrien pemakanan. Assalamualaikum Cikgu Izzat Iskandar. Waalaikumsalam Cikgu Fitri. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di dalam PDPR Pendidikan Kesihatan pada minggu ini. Jadi Cikgu Fitri, tajuk kita adalah berkenaan dengan tahu kandungan terjamin kesihatan. Jadi dalam konteks ini, apakah maksud kandungan itu Cikgu Fitri? Kandungan yang dimaksudkan dalam tajuk yang akan kita bincangkan hari ini ialah kita perlu mengetahui apakah kandungan nutrien pemakanan yang terdapat dalam makanan yang kita makan, terutamanya makanan-makanan yang dibungkus ataupun yang ditinkan. Jadi kita kena tahu apa yang kita makan dan apakah kandungannya, terutamanya dari segi nutrien. Betul Cikgu Fitri. Jadi ayolah kita lihat objektif dan juga kriteria kejayaan pada hari ini. Objektif kita pada hari ini adalah pada akhir PDPR, murid dapat menyatakan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Jadi, bila hujung nanti kita dah habis tengok video ini, murid, hanya awak berjaya untuk menyatakan apakah kelebihan kepentingan pada diri kita, pada orang lain dengan membaca maklumat nutrien. Bagaimana pula dengan kriteria kejayaan Cikgu? Untuk kriteria kejayaan kita pada hari ini, kita ada dua yang perlu kita capai. Yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 2 maklumat yang perlu dibaca pada label makanan. Jadi sebelum murid-murid beli atau makan, murid-murid perlu melihat dahulu 2 maklumat. Sekurang-kurangnya 2 lah maklumat pada label makanan sebelum murid-murid makan. Dan yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh nutrien. Sebab pada minggu lepas kita telah pun belajar tentang jenis-jenis nutrien dan juga khasiatnya kepada tubuh badan kita. Jadi untuk minggu ini kita kena tahu apakah nutrien-nutrien yang terdapat dalam makanan yang kita makan berdasarkan label makanan tersebut. Betul. Seterusnya adalah ini adalah maksud ataupun ini adalah pengenalan tentang label pemakanan. Yang pertama, Kementerian Kesihatan telah menguatkuasakan undang-undang bagi label pemakanan. Sama ada makanan dalam tin, plastik, kotak ataupun sebagainya. Seperti mana yang Cikgu Fitri sebut sebentar tadi, biasanya label-label pemakanan ini ada dalam makanan-makanan yang dibungkus. Contohnya, tin sardin. Contohnya, kotak biskut. Contohnya lagi, plastik gula-gula. Bukan gula, plastik coklat. Jadi semua itu ada maklumat ataupun label pemakanan. Yang kedua, mengikut Peraturan Makanan 1985, label pemakanan yang berkaitan dengan bungkusan makanan bermaksud, ini maksud dia, deskripsi ataupun maklumat yang bertujuan untuk memberi maklumat kepada pengguna berkenaan kandungan nutrisi makanan tersebut. Bila disebut peraturan, maknanya setiap pembekal ataupun setiap pengusaha makanan ni kena letak kandungan maklumat tersebut di bungkusan makanan. Kalau tak ada, memang tidak boleh dijual. Betul Cikgu Fitri? Betul. Seterusnya, Cikgu Fitri. Makanan yang harus mempunyai label makanan adalah seperti berikut. Makanan bijirin dan roti, produk tenusu, konveksi tepung, ikan, daging, ayam,
dan sayuran dalam tin. Ya. Kalau sayuran luar tin, senanglah kita nak tengok. Tapi kalau dalam tin, kita tak tahu macam mana keadaan sayuran tersebut. Jus buah-buahan, ya, dan buah-buahan dalam tin dan juga mayonis. Sebagai contoh, ini contohnya lah. Ya, sos. Ya. Jadi sos ini, ya, isi kandungannya diperbuat daripada cili. Ya, kalau kita lihat dari segi luarannya, kita memang dapat lihatlah, oh ini cili betul warna merah. Ya, kalau cili warna biru, tentu kamu tertanya-tanya, apakah isi kandungannya? Ya. Jadi setiap barangan ini mesti ada label. Ini contoh untuk sos, dia ada label di sini. Ya, kita nampak. Okey, seterusnya air minuman, mesti ada label di sini. Kita pun nampak label dia, ya, dan sebagainya lah. Seterusnya, makanan-makanan ini telah diperkayakan dengan vitamin atau mineral. Jadi, pada makanan ini atau label bungkusan ini, kita lihat di sini, ya, ada diterangkan tentang nutrien yang terdapat dalam makanan ini. Walaupun ini air kosong, ya, jernih, tetapi masih juga terdapat nutrien-nutrien yang perlu murid-murid tahu apakah kandungannya. Betul Cikgu Fitri. Siap buat contoh tu. Memang hebatlah Cikgu Fitri ni. Okey, seterusnya. Okey. Zat makanan ataupun label tadi tu kan yang perlu ditunjukkan atau yang perlu ditunjukkan di atas bungkusan tersebut adalah yang pertama kalori. Kalori ni kita gunakan untuk apa? Untuk tenaga. Yang kedua adalah protein. Yang ketiga karbohidrat dan yang terakhir adalah lemak. Jadi empat nutrien ini, empat zat makanan ini perlu ditunjuk di atas bungkusan makanan. Seperti mana yang Cikgu Fitri, cuba Cikgu Fitri tunjuk dari sini botol sos cili tu. Okey, jadi ini adalah botol sos cili. Cikgu Izzat juga dah sebut apakah yang maklumat yang perlu ada. Tadi dah sebut tenaga iaitu kalori, protein, karbohidrat dan juga lemak. Kesemuanya perlu ditunjukkan, ya, dalam pembungkusan ini. Jadi kalau murid tengok botol sos ni dia ada di sini. Ya, alamak tak nampak. Okey, ni dia. Dia maklumatnya semua ada di sini. Biasa Jadi dia duduk dalam jadual Cikgu Fitri. ya, dalam bentuk jadual. Jadi murid-murid boleh baca berapakah kandungan tenaga iaitu kalori, protein, ya, karbohidrat dan juga lemak. Semua ditulis di sini, ya, dalam unit gram. Ya, dalam unit gram. Selain itu, zat makanan lain, tadi kita dah sebut 4. Selain itu, zat makanan ataupun nutrien yang lain seperti kolesterol, sodium ataupun serat makanan adalah terpulang pada pengeluar untuk dipamerkan. Kalau ada dia letaklah, kalau tak ada dia tak letak. Seterusnya, Tarikh luput. Ya. Perkara yang sangat penting sebelum kita membeli, ya, makanan-makanan dalam tin atau pembungkusan ni ialah tarikh luput. Jadi contohnya lah yang saya pegang ni mayonis. Ya, ini mayonis kegemaran Cikgu Izzat Iskandar ni. Dia suka cicah ni, ya. Di bahagian belakang ni dia mesti ada tarikh luput. Ni tarikh luput di sini. Minta maaf lah tak berapa jelas, ya. Ni saya kembangkan sikit. Dia tarikh luput. Jadi sebelum kita hendak membeli, selepas kita kenal pasti barang kita nak beli, kita mesti melihat tarikh luput dahulu. Bilakah tamat tempohnya? Seandainya barang ini telah pun tamat tempoh, ya, ataupun semalam dah tamat, kita perlu maklumkan kepada pengurusan pasar raya ke, ya, untuk maklumkan barang ini sudah tamat tempoh. Kerana bahan-bahan makanan yang tamat tempoh, kalau kita makan juga, ia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita. Okey, sebagai contoh, kalau sos, dekat atas ni lah, dia ada tulis. Macam saya punya ni, tamat tempohnya ialah pada 24 hari bulan 1, 2023. Lama lagi. Okey. Jadi, walaupun lama lagi, kita kena kenal pasti bahawa makanan yang kita beli belum tamat tempoh. Jika telah tamat tempoh, kita perlu maklumkan pada pengusaha kedai bahawa makanan ini tidak boleh dijual. Ia akan menjadi racun dalam tubuh badan kita. Jadi, label pemakanan
sangat dititik beratkan kerana ia memberi maklumat berkenaan zat makanan, zat makanan, membantu pengguna mengamalkan tabiat makanan yang sihat dan ia juga berkait rapat dengan keselamatan produk makanan tersebut. Jadi mari kita lihat apakah kepentingannya. Dalam kriteria tadi pun saya ada sebut, nyatakan 2 kepentingan membaca label. Jadi saya ada senaraikan 3 daripadanya. Jadi antara kebaikan dan kepentingan membaca label pada bungkusan makanan termasuklah murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 98. Di situ saya ada ambil daripada buku teks juga, iaitu yang pertama, mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Tadi Cikgu Izzat pun dah cerita dah. Ni nutriennya ada dekat sini. Ada 4 utama yang perlu dinyatakan dalam pelabelan ini. Dan selebihnya itu bergantung kepada pengusaha lah untuk maklum atau tidak. Seterusnya Cikgu Izzat. Seterusnya adalah berkenaan dengan mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Contohnya kan, katakanlah pewarna. Jadi kita tahu kualiti makanan ini mungkin sebab diwarna ni sebab digunakan pewarna. Kita tahu dia ada ramuan, bahan dia ada pewarna ataupun ada juga yang menggunakan bahan pengawet. Jadi sebab tu kita kena tahu kualiti makanan yang kita beli. Jadi daripada situ kita tahu, ini digunakan bahan ini digunakan ramuan ini. Jadi dari itu kita tahu kualiti ni bagus ataupun kurang bagus. Dan yang ketiga adalah menjamin kualiti makanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan tarikh luput. Seperti mana yang Cikgu Syafiki cakap tadi, biasanya dia tak tulis tarikh luput, dia akan tulis EXP date. Maksud dia adalah expired date. Jadi dekat situ kita dapat lihat makanan ini dah tarikh luput ataupun belum. Kalau dah luput, kita tak belilah kan. Kalau masih belum luput, kita beli. Dan biasanya makanan-makanan seperti ini, tarikh luput ini juga memberi maklumat kepada pembeli, kepada pengguna seperti kita untuk mengetahui. Contohnya kita beli botol sos cili seperti Cikgu Fitri beli. Jadi kita tahu botol sos cili ni contohlah, tarikh luput dia lagi sebulan. Jadi kita akan beli ke tak? Kalau lagi sebulan, kemungkinan kita tidak memilih sebab mungkin sos cili kita guna dalam tempoh yang lama. Jadi sebab itulah pentingnya kita membaca label-label pada bungkusan makanan. Seterusnya. Ini ada gambar bungkusan roti Cikgu Fitri. Jadi tadi Cikgu Izzat dah terangkan mengenai kandungan, kualiti, seterusnya tarikh luput. Jadi Cikgu Izzat juga dah sebut tadi, kalaulah kita beli cili sos ni, harganya murah ni, RM1 satu contohnya. Tapi tarikh luputnya lagi 3 hari. Cikgu Izzat pun dah sebut tadi, kalau lagi 3 hari, kita baru nak beli, kemudian dengan harga yang murah, jangan terpedaya. Sebab penggunaan cili sos ni dalam masa 3 hari belum tentu boleh habis. Kecuali kalau kita berniaga. Macam Cikgu Izzat, dia suka makan burger. Mungkin hari-hari dia letak. Tapi belum tentu dalam masa 3 hari boleh habis. Jadi kalau berdasarkan slide yang ditunjukkan ini, yang pertama, saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam. Setelah membaca ramuan yang digunakan untuk membuat roti ini, oleh itu saya akan menghadkan pengambilan bilangan roti pada setiap sajian. Bermaksud, kita sebagai pengguna, kita dah tahu dah berapakah kandungan gula dan garam yang terdapat pada makanan ini. Kalau kita ambil terlalu banyak kandungan ataupun kuantiti yang banyak makan, mungkin akan menyebabkan kita mendapat penyakit lain. Contohnya penyakit darah tinggi kerana kandungan garam yang tinggi bila kita makan. Selain itu, saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Roti ini mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Oleh itu, saya boleh mengawal kuantiti pengambilan makanan iaitu dengan menghadkan sekeping roti pada setiap sajian. Maksudnya,
kita boleh mengawal cara pemakanan kita. Walaupun roti itu sedap, kita kena kawal untuk kita menurunkan berat badan. Contohlah dia kata dia nak turunkan berat badan. Jadi dia kena kawal kuantiti bilangan yang dia hendak makan. Okey. Kalau Cikgu Izzat seorang yang aktif dan suka bersukan, macam mana pula? Jadi seperti mana yang Cikgu sebut tadi, dia bergantung kepada individu masing-masing. Mungkin ada ahli, contohnya ahli nak turunkan berat badan, dia kena baca dulu nutrien yang ada dalam makanan dan dia akan kontrol daripada situ. Contohnya, contohlah dia makan roti. Jadi dia akan hadkan pemakanan ataupun pengambilan roti. Contohnya saya ni seorang atlet angkat berat, di mana saya perlu, contohlah Cikgu Fitri. Okay. Jadi di mana saya perlu mengambil kandungan karbohidrat, lemak, tenaga yang banyak dan juga protein yang banyak. Jadi bila saya baca kandungan di label bungkusan roti, jadi saya tahu okey, jadi saya kena menambah sajian ataupun menambah bilangan roti yang saya makan. Jadi sebab itulah pentingnya kita baca maklumat di label pemakanan. Jadi saya percaya dekat ramai-ramai yang murid-murid kita ni ada yang selalu pergi kedai runcit, ada yang selalu pergi mall tolong mak ayah. Jadi kat situ bila lepas ni, bila awak pergi ke mall, awak pergi kedai runcit nak beli barang, tengok dulu. Yang pertama, expired date, tarikh luput. Yang kedua, label pemakanan. Jangan pula, sebab apa label pemakanan ni penting? Katakanlah bayangkan, okay, ada satu botol depan saya ni, ini contohlah, ini adalah botol sos cili. Tapi dia tak ada label. Jadi adakah pengguna akan tahu ini sos cili? Tak ada orang akan tahu. Jadi sebab itulah pentingnya label yang ada di botol ini. Okey? Saya harap murid fahamlah berkenaan dengan kepentingan ataupun kebaikan membaca label pada bungkusan makanan. Ini contohlah. Ini roti favorite Cikgu Fitri ni. Jadi kita dapat lihat dia cakap, okey, nama sebutan sebenar makanan, roti. Nama dia roti lah. Takkan pula dia punya dalam roti, dekat luar ditulis biskut. Dia tak betul lah tu. Ataupun mungkin ada masalah ataupun tersilap pada bungkusan. Jadi mestilah dia ada nama sebenar dia. Kalau roti disebut roti, kalau ikan tuna disebut ikan tuna. Kalau sos cili disebut sos cili. Jangan depan tu sos cili dalam sos tomato. Memang tak betul lah tu. Okay, seterusnya dia ada sebut, kalau awak tambah tu dia cakap akuan pemakanan, tinggi kalsium contohnya. Seperti lain contoh, kosong lemak. Ataupun diperbuat daripada 100% bahan tanpa pengawet. Jadi benda-benda macam tu biasanya ada berkenaan dengan akuan pemakanan. Seterusnya kita dapat lihat jadual yang ada dalam kotak tu kan. Itulah jadual dia yang seperti mana yang Cikgu Fitri dan saya telah terangkan sebentar tadi. Dia ada berkenaan dengan pelabelan, berkenaan dengan kandungan nutrien. Dia bukan sekadar disebut nutrien, dia sebut juga setiap 100 gram dan juga setiap hidangan. Jadi kat situ kita dapat tahu, okay, kalau kita ambil sekali, banyak mana. Kalau kita ambil semua total ni, banyak mana. Sebab itulah kita perlu baca label pembungkusan pada makanan. Okay. Seterusnya ada juga tarikh luput, arahan penyimpanan pun penting juga. Jangan pula, contohnya kan, ada sesetengah makanan kita tak boleh simpan di suhu bilik. Jadi kita kena simpan di dalam peti sejuk. Ada setengah makanan pula kita tak boleh letakkan direct kepada sunlight, direct kepada cahaya matahari. Jadi arahan penyimpanan tu juga penting bagi kita sebagai pengguna untuk memastikan makanan kita tahan lama dan juga tidak rosak. Seterusnya ada juga lah seperti piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci. Contohnya logo halal. Ini juga penting bagi kita lah sebagai orang Islam. Biasanya kalau ada makanan itu, maksudnya makanan itu syubhah ataupun kita ragu dia punya kesahihan, dia punya kehalalan tu, biasanya kita tak akan ambil. Biasanya logo halal insya-Allah tak ada masalah. Sebab untuk mendapatkan logo halal daripada JAKIM ni sangatlah strict. Memang tak mudah lah. Jadi kalau ada logo halal insya-Allah tak ada masalah untuk kita makan.
inilah punya lagi zoom in lah. Ini. Pernyataan adiktif senarai ramuan. Seperti dapat kita lihat dalam roti ni, setiap 100 gram 252 kilokalori. Ini untuk tenaga. Kalau kalsium ada 250 miligram. Okey. Yang ini setiap hidangan untuk 2 keping roti. Jadi sebab itulah kita kena baca label pada bungkusan makanan. Saya tahu sebab Cikgu Fitri memang selalu baca label pada bungkusan makanan. Kalau dia beli roti, dia akan baca. Kalau dia beli, bahkan kalau dia beli air botol pun dia akan baca. Itulah Cikgu Fitri. Jadi kita patut ikut dan juga contohi Cikgu Fitri. Jadi kita sudah pun sampai di akhir PDPR kita pada hari ini. Jadi apakah rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini, Cikgu Fitri? Baik. Jadi banyak perkara yang telah dijelaskan oleh Cikgu Izzat berkaitan dengan label pada makanan. Dan label pada makanan ni bukannya saja-saja ya syarikat pembekal makanan letak. Semuanya termaktub kepada undang-undang. Jadi perkara yang pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang bagi label pemakanan sama ada makanan dalam tin, plastik, kotak dan sebagainya. Ya. Ini adalah undang-undang. Kalau kamu jumpa macam makanan yang Cikgu Izzat tunjuk tadi, tak ada label, ya. Macam ni ada label. Walaupun air kosong, tapi tak ada label, kosong. Silalah berhati-hati. Ya, silalah berhati-hati. Jangan kamu tengok, sedapnya, awak pun minum. Tanpa kita mengetahui apakah isi kandungannya. Okay. Yang kedua, mengikut peraturan makanan 1985. Label makanan yang berkaitan dengan bungkusan makanan bermaksud deskripsi yang bertujuan untuk memberikan maklumat kepada pengguna berkenaan kandungan nutrisi makanan tersebut. Okey, tadi Cikgu Izzat ada sebut tentang piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci iaitu logo halal. Dan kita tahu logo halal ni sangat sukar nak dapat kerana ia perlu mematuhi peraturan yang ketat sebelum diisytiharkan halal. Ya, walaupun macam air kosong ni ada logo halal. Mana logo halal? Ni di sini. Air kosong je pun kan, tapi perlu ada logo halal. Persoalannya, saya nak tanya Cikgu Izzat ni. Kalau produk itu dari luar negara, macam mana Cikgu Izzat? Tapi ada dijual di pasar raya kita. Kalau apa-apa produk yang dijual, Cikgu Fitri, contohnya produk apa-apa pun memang akan menerusi JAKIM. Tak kisahlah di luar negara ke, dalam negara ke, akan di assess ataupun dinilai oleh panel daripada JAKIM. Jadi daripada situ, walaupun produk tu daripada luar negara, bila dia nak masuk ke pasaran Malaysia, bungkusan dia perlu ada logo halal. Ya, betul. Ya. Jadi murid-murid boleh beritahu ibu bapa, jangan risau. Ya. Kalaulah ibu bapa kamu ada berikan kamu makanan, bila kamu tengok dibuat dari Thailand ataupun diperbuat dari negara jiran, Thailand ke, Indonesia ke, Singapura ke, murid-murid jangan risau. Ya. Macam mana yang Cikgu Izzat sebut tadi, ia mesti mengandungi logo halal. Walaupun mungkin logonya berbeza halal kalau Malaysia macam ni lah. Logo halal dia. Lain mungkin ini dia punya. Tapi kalau kita lihat logo halal daripada negara Thailand, dia berbeza. Tetapi ia diiktiraf oleh JAKIM Malaysia sebagai makanan yang halal. Jadi jangan risau. Sebab nak masuk negara kita pun bukannya mudah. Okey. Baik. Dan yang ketiga, label pemakanan dititik beratkan kerana ia memberikan maklumat berkenaan dengan zat makanan bagi membantu pengguna mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Macam tadi Izzat kata, kalau Cikgu Izzat seorang ahli bina badan, memang badannya pun sasa, berketul-ketul, apa memandangnya pasti terpikatlah. Jadi Cikgu Izzat memerlukan tenaga atau kalori yang tinggi. Tak boleh makan hanya 1 keping roti. Mungkin sekurang-kurangnya 2 keping. Dan kalau Cikgu Izzat bersukan, sebagai contoh, dia berjoging, berlari di waktu petang, ia memerlukan lagi
bilangan atau kuantiti makanan yang lebih tinggi. Mungkin 2 tak cukup. Kita perlukan 3. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, kita hanya duduk saja untuk minum petang, ya, menghayati keindahan alam, mungkin sekeping sudah memadai untuk kita mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Mungkin Cikgu Izzat ada nak tambah apa-apa lagi? Ada Cikgu Fitri. Okey. Jadi itulah sahaja dari kami berdua berkaitan dengan PDPR kita pada hari ini, ya. PDPR kita pendek sahaja, ya. Jadi murid-murid, sekali lagi kami ingin mengingatkan sebelum membeli, ya, lihat dahulu barangan yang ingin kita beli. Kalau kata nak beli sos cili, pastikan barangan itu adalah sos cili. Cikgu Zat dah sebut tadi. Luar sos cili. Tengok dalam tomato. Maknanya ini adalah kesalahan, ya, pengilang. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan tarikh luput. Tarikh luput ni, tengok dulu. Kalau macam minuman, mungkin hari ni minum, ya, tak ada masalah. Tapi kalau ia memerlukan penggunaan yang lama macam sos cili, kena pastikan. Kalau sebulan lagi nak expired atau tarikh luput, dicadangkan janganlah beli. Okey. Dan yang terakhir, kita sebagai pengguna Islam, ya, yang mementingkan makanan yang bersih, baik dan suci, pastikan ada logo halal. Mana logo halal ni? Ni ya, logo halal. Walaupun air kosong macam ni, kita kena ada logo halal. Okey, jadi itu saja daripada saya. Pesanan akhir daripada Cikgu Izzat. Jangan lupa untuk menjawab soalan di Google Form dan juga komen nama anda di ruangan komen pada YouTube. Sebab saya tahu sekolah akan dibuka tidak lama lagi. Jadi sebelum kita tamatkan sesi PDPR kita ni, saya harap murid-murid dapat kembali mencari semangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Lagi sikit lagi kita akan kembali ke sekolah, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk pendidikan jasmani pula. Itu sahaja. Terima kasih banyak Cikgu Fitri. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Jaga diri dan lindungi diri, lindungi keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.